Tu dah. Okey dah masuk. Baik. Dah masuk dah. Mau masuk. Dah boleh. Ada tak? Dah dekat Azin kan? Yang sini tu tak payah tengok live lah yang kat sini ni. Tengok yang ni kan. Tapi cuma kalau nak tengok masuk dah. Okey, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala. Kita sambung pengajian kitab Syama'il Syarifah daripada kitab Al-Jami'us Shaghir yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaih. Kita sambung hadis yang ke-53. Kita sambung hadis yang ke-53 daripada kitab Al-Jami'us Shaghir. Hadis ni kalau daripada awal kitab bernombor 6522. Mungkin kalau ada yang pakai kitab PDF, maka hadisnya nombor 6522. Tapi kalau yang kita daripada awal kitab Syama'il Syarifah ni ialah hadis nombor 53. Kita sambung hadis yang ke-53. Okey, baik. Saya akan bacakan matan hadisnya dan kemudian terjemahannya. Kana wa bi sanadinal muttasil ila al-Imam As-Suyuti rahimahullah ila ashabil kutub rahimahumullah ajma'in. Qala kana sallallahu alaihi wasallam idza ata maridan aw utiya bihi qala adhhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama, atau boleh juga dibaca shifaan la yughadiru suqma. Rawahu al-Bukhari wa Muslim muttafaq alaih wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Hadis yang ke-53 ni, iaitu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda datang kepada orang sakit, atau dibawa datang pesakit kepada baginda akan membaca doa ni. Adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama, atau shifaan la yughadiru suqma. Saya ulang sebelum terjemahan hadisnya. Adalah apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang sakit atau dibawa datang kepada baginda orang sakit, maka baginda akan baca doa ini, adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Shifaan la yughadiru saqama, atau juga boleh dibaca sukman. Lepas ni saya akan tuliskan, kalau ada kat whiteboard kan, saya lepas ni lah saya akan tuliskan doa ini. Tapi doa ini juga masyhur. Kalau kita tengok pun di mana-mana pun sekarang ni, lagi-lagi sekarang ni orang sakit, jadi ramai orang yang mana mengongsi doa ini. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga riwayat Ibnu Majah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Dalam hadis ni kita tengok terjemahan doa tu dulu. Okey, apa terjemahan doanya? Adhibil ba'sa. Mana adhibil ba'sa, hilangkanlah oleh engkau kesakitan. Al-ba's makna sakit ataupun susah, iaitu Allah Ta'ala lah. Wahai Allah, hilangkanlah kesakitan. Rabban nas, wahai Tuhan segala manusia. Wahai Tuhan semua manusia. Maknanya hilangkanlah oleh engkau akan kesakitan, wahai Tuhan manusia. Ishfi, sembuhkanlah. Wa anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah dan engkaulah yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauk, tiada yang menyembuhkan melainkan hanya kesembuhan daripadamu. Maknanya tiada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan daripadamu. Atau boleh juga terjemahkan, tiada yang boleh menyembuhkan melainkan kau yang menyembuhkan.
Syifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan apa-apa kesakitan lagi. Maknanya sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan apa-apa kesakitan lagi. Okey, dalam setengah riwayat doa ini adalah sikit berbeza-beza dia punya lafaz dia. Sikitlah sikit. Tadi kita baca azhibil ba'sa rabban nas ishfi wa antas syafi. Ada setengah riwayat tak ada wa. Maknanya ishfi antas syafi. Pun tak apalah. Wa tu memberi makna dan je. Ishfi antas syafi, sembuhkanlah engkau lah yang maha menyembuhkan. Atau ada setengah riwayat ishfi wa antas syafi, macam dalam kitab ni ishfi wa antas syafi. La shifa'a illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqama, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu, iaitu dengan kesembuhan. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan segala, yang tidak meninggalkan apa-apa penyakit lagi. Kenapa Rasulullah SAW minta supaya sembuh dengan kesembuhan yang tak meninggalkan apa-apa sakit? Maksudnya ialah kadang-kadang ada orang dia sembuh dari satu penyakit tapi datang penyakit lain. Yalah, kadang-kadang sembuh dari penyakit tu tapi kadang penyakit lain datang. Jadi Nabi SAW berdoa supaya orang tu sembuh sempurna. Bukan hanya semata-mata sembuh daripada penyakit tu. Satu kita kata, ya Allah sembuhkanlah. Tapi Nabi punya doa sempurna. Nabi SAW ajar kepada kita doa yang sempurna, iaitu doa supaya betul-betul sembuh daripada sebarang penyakit. Bukan setakat penyakit tu je, bahkan sembuh daripada sebarang penyakit. Sebab kadang-kadang ada orang sembuh dari penyakit tu dan datang penyakit lain, kan? Kadang-kadang tak dinafikan juga, dan perkara ini juga diperakui oleh ahli perubatan. Kadang-kadang ini ubat-ubat yang ada, tak payah sebutlah apa ubatnya, tapi umum ubat-ubat yang ada, satu sudut memang ada kebaikannya, dia ada sembuh daripada penyakit. Tapi kadang-kadang tak dinafikan side effect. Side effect ada, tapi baguslah side effect. Ada banyak ubat-ubat, kan? Walaupun dia sembuh penyakit tu, tapi kan side effect tu ada. Dan kadang-kadang bila doktor nak bagi ubat tu pun dia bercakap awal. Dia kata, tuan, puan, dia tu ubat ni ada sekian-sekian, bagus ubat ni, tapi cuma tak dinafikan kadang ada side effect. Itu tak dapat dielakkan, Allah bagi ikhtiar. Tapi menunjukkan manusia ni lemah, kan? Jadi bila ada ubat pun kadang ada side effect dia, kan? Ni lagi perempuan banyak tahu. Perempuan lagi banyak tahu. Perempuan ni yang banyak kena inject cucuk ni perempuan. Kalau lagi-lagi tak nak bersalin anak, Allah Akbar, pengobatan yang tinggi dia perempuan. Kan saya pun ada rumah tahu, kan? Perempuan ni kan kalau nak bersalin tu macam-macam inject. Sebab tu perempuan tak ada masalah. Kadang perempuan ni dia lagi kuat dia lelaki. Laki ni kena inject sekali macam nak mati. Tapi perempuan tak ada, dia dah biasa. Kan dia kuat. Sampaikan baru ni juga satu selingan saja. Ada banyak laki-laki juga rupanya bila cucuk vaksin, yalah, satu sudut ada kebaikan vaksin tu. Tapi rupanya banyak lelaki suami isteri cucuk vaksin, kebanyakan ni yang sakit ni suami. Isteri elok je. Dia kata isteri saya kuat. Mana taknya suami kau dah, isteri kau tu dah banyak kali kena cucuk, kan? Jadi dah biasa kuat. Okay, saya nak ceritanya kadang-kadang macam kadang wanita time nak bersalin tu, kadang-kadang dia ada cucuk kat pinggang apa, macam panggil apa, kan? Kadang sampai seumur hidup sakit. Lepas tu kadang seumur hidup, time dia nak operation lagi apa sakit, kalau kena scissor, kadang seumur hidup sakit. Ada side effect. Kadang sampai sekarang, sampai kadang dia kata kadang nak duduk sakit, apa semua sakit, tapi sebab injection. Tapi tak dinafikan bahawa ada kebaikan. Bukan kita terus kata tak baik, tak dinafikan. Kadang doktor bagi tahu ada side effect. Tapi Nabi SAW mendoakan supaya kalau orang sakit, sembuh sempurna. Jadi daripada hadis ni ada beberapa faedah yang kita nak sampaikan. Ada beberapa faedah yang nak sampaikan. Pertama, sunnah ziarah orang sakit. Pertama ialah apa? Sunnah ziarah orang sakit daripada hadis ni. Nabi SAW sendiri menziarahi orang sakit. Ini menunjukkan tawaduknya baginda. Baginda orang yang paling mulia. Tapi baginda SAW sendiri ialah apa nama? Sendiri ziarah orang sakit. Jadi kalau kita ni kalau rasa besar sangat pun, tapi ialah juga kita kena ziarah orang sakit. Bahkan ulama ada sebutkan di antara cara nak dapat tawaduk ialah selalu ziarah orang sakit. Satu, pertama ada kesedaran diri. Yang kedua, kita ni apa nama, ada rasa bahawa kita ni juga akan sakit satu hari nanti. Jadi baginda sini ziarah orang sakit. Itu pertama yang kita dapat dari hadis ni. Yang kedua apa dia? Sunat ruqyah. Ruqyah ni kalau Melayu terjemahnya, ruqyah ni jampi lah.
Jadi ruqyah ini sendiri diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada dipanggil mengajarkan ruqyah. Ruqyah bukan ruqayyah, ruqayyah anak Nabi. Ruqyah. Kalau ejaan dia Arab tu ra, qaf, ya, ta marbutah. Anak Nabi punya eja macam tu juga. Ruqayyah tu sama ejaan dia tapi cuma baris beza. Dipanggil ruqyah. Itu biasa kalau tuan-tuan tengok dalam internet pun ada kan. Orang kata iklan ruqyah syariah. Ruqyah syariat dia kata. Maksudnya mereka berubat dengan cara ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perkara ruqyah yang Nabi ajar macam dalam hadis ni, dia tak boleh faham ikut akal. Dia tak boleh faham ikut akal. Kerana dia perlukan satu benda. Dia perlukan kepada iman dan yakin. Ruqyah Nabi ajar adalah perlu iman dan yakin. Dia tak boleh jalan dengan ikut kajian dan logik akal. Okay, kalau perubatan yang ada tak menafikan dan bukan memperkecilkan. Saya tak tahu dalam majlis ada doktor ke tak ada, wallahualam, tapi orang kesihatan ada dalam majlis ni. Tapi semua kita sedia maklum, kalau perubatan yang ada ialah dia berdasarkan kepada test, kajian. Dia buat kajian apa semua, kemudian pada pengalaman. Yalah, kajian dan pengalaman ni sekali lah. Dengan kajian terhasillah pengalaman. Tapi benda tu ada betulnya. Itu melalui asbab yang ada. Tapi kalau doa-doa ruqyah Nabi ajar, dia tak boleh faham dengan logik akal. Kalau kita faham ikut logik akal, memang sampai bila pun tak akan berlaku. Kan? Mana boleh kita faham? Dengan baca orang sembuh. Itu kau tanya pada doktor, lagi-lagi kalau doktor tak beriman, memang takkan dia kata apa faedah kau baca. Tapi hanya ni khusus untuk orang Islam. Khusus untuk orang Islam. Jadi untuk orang Islam sebenarnya ikhtiar bagi sakit banyak. Ini kena orang Islam terima, tapi bukan semua orang boleh terima. Untuk orang Islam sebenarnya Allah anugerahkan pada mereka bila sakit, ikhtiar mereka terlalu banyak. Dan di antara ikhtiar yang paling tinggi ialah ruqyah. Tapi masalahnya orang Islam tak pernah yakin. Masalah. Selain daripada tak dinafikan ialah juga mengambil ubat. Ubat juga ikhtiar. Itu dipanggil ikhtiar zahir. Satu lagi yang ikhtiar begitu kuat, ikhtiar apa? Batin. Ikhtiar batin yang ni, bukan tenaga batin. Ni ikhtiar batin. Ikhtiar batin maksudnya dengan amal. Dan dalam Islam, ikhtiar batin adalah lebih kuat daripada ikhtiar zahir. Sebab ikhtiar zahir ni pengalaman. Ikhtiar batin ni dia directly dengan Allah. Dan Allah Maha Penyembuh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ikhtiar batin ni perlukan yakin. Jadi sebab itu zaman kita ini, kita ni iman lemah. Kerana tu bila kita buat ikhtiar batin, kita tak sembuh-sembuh. Sebab kerana kita ada awal lagi syak. Bolehkah Allah sembuhkan? Sebab syak. Jadi sebab tu para ulama kata, contoh, saya bagi contoh yang lain. Dalam hadis ada bagi tahu, fi fatihatil kitab shifa'un min kulli da'. Pada surah Fatihah penyembuh segala penyakit. Pada surah Fatihah penyembuh segala penyakit. Kalau tanya dengan doktor lah, maaf cakap. Saya tak kata semua doktor, tapi kalau tanya doktor, betul ke surah Fatihah menyembuhkan? Confirm dia tak ada faedah. Kalau doktor beriman, tak beriman lagi. Tapi kalau doktor beriman pun dia pandang kita. Dia pun kata kena ambil ubat dekat Syekh, dia kata. Kena ambil ubat juga. Tapi untuk orang beriman, ikhtiar Fatihah ialah ikhtiar begitu kuat. Tapi satu je, dia perlu iman. Kalau tak ada iman, tak boleh percaya. Kalau tak ada iman, memang tak boleh percaya. Tapi pernah tak berlaku? Kalau kita baca hadis pasal surah Fatihah ni tuan-tuan, ni hadis Bukhari, bukan hadis yang saya reka, hadis Bukhari, hadis sahih. Pernah satu rombongan sahabat pergi satu kampung, mereka berjihad. Sampai kat kampung tu mereka dakwahkan orang kampung tu. Ni dalam siri jihad lah. Dalam jemaah sahabat tu, pasukan tu, ada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi lah. Orang kampung tu bagi tahu, anak ketua kami tengah sakit kuat. Dan sakit dia sakit nak mati, macam sakit teruk betul. Dan kemudian ketua tu pun datang jumpa pasukan jemaah sahabat ni. Dia bagi tahu kan, kamu orang Islam apa semua. Jadi dia kata, anak aku dah sakit lama dah. Dan aku dah ikhtiar macam-macam ikhtiar. Tapi semua tak sembuh. Makna orang kata segala zaman tu, orang kata segala dukun, segala tok bomo, macam nak mudah faham lah. Segala doktor-doktor yang ada zaman tu, maksudnya macam-macam dia dah bawa. Semua dah bawa, tapi semua tak sembuh. Dia kata, korang boleh tak cuba rawat anak aku?
Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri yang ada dalam jemaah tu, pasukan tu, dia pun pergi jumpa anak orang tu yang tengah sakit tu, tengah terbaring terlantar. Dia pun baca. Tiup. Dalam hadis tu bagi tahu anak dia tiba-tiba bangkit bangun, macam dalam hadis bagi tahu seolah-olah unta terlerai daripada ikatan. Maksud terus pom bangun sihat. Macam tadi lah orang kata dah tengah, katalah nak mudah faham zaman sekarang, orang tengah terlantar atas katil, macam tangan semua apa kena apa, tak boleh nak buat apa, tiba-tiba anak dia bangun sihat. Kita boleh bayangkan lah macam mana bapak dia punya suka kalau tengok anak dia sihat. Bila tengok tu ayah dia punya gembira. Apa ayah dia buat? Ayah dia ada kambing 10 ekor. Semua kambing hadiah terus kat sahabat. Jadi apa dia? Jadi lepas tu sahabat pun bawa balik, pergi jumpa Nabi, cerita pada Nabi kisah tersebut. Nabi tanya, kau baca apa? Kalau orang Kedah kata, hang baca apa? Dekat anak tu. Sahabat dia kata, tak ada baca apa. Saya baca Fatihah. Saya baca Fatihah sembuh. Tapi yang baca tu ialah orang yang hati dia penuh yakin. Sekali baca terus ni sembuh. Rupanya dia baca apa? Fatihah saja. Terus sembuh. Sebelum ni punya banyak dukun-dukun dah apa dia bawa tok bomoh semua tak sihat, tapi dia ni baca Fatihah je. Sembuh. Sebab tu para ulama kata itu beza dia. Jadi juga untuk yang macam ruqyah dan amalan ni, dia juga bergantung pada orang baca. Kalau orang baca tu penuh yakin, maka dia disembuh. Kan? Satu lagi kisah sebelum kita pindah pada sebelum kita sambung dipanggil apa? Faedah daripada kisah ni, daripada hadis ni, satu lagi kisah Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Mungkin tuan-tuan yang mengaji tasawuf biasa dengar kan nama Imam Kushairi. Orang mengaji tasawuf biasa dengar nama Imam Kushairi. Kalau orang mengaji tasawuf dah lama tak pernah dengar nama ni, pelik lah. Paling kurang pernah dengar lah nama ni. Biasa orang panggil Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala. Imam tasawuf besar kan, yang mana ada kitabnya nama Risalah Kushairiyah. Biasa orang baca Risalah Kushairiyah ni antara kitab tasawuf rujukan. Anak beliau sakit teruk betul anak beliau. Bila sakit dah teruk, beliau pun samalah usaha macam-macam doktor. Zaman kita panggil tabib kan, tabib. Bawa tabib. Semua doktor, perubatan tak jadi. Tapi beliau ni wali Allah Ta'ala. Satu malam, beliau bermimpi Rasulullah SAW. Allahu Akbar, mimpi Nabi. Dalam mimpi tu Nabi cakap, mafhum dia lebih kurang. Nabi kata, kenapa kau tak pergi kepada ayat syifa? Kenapa kau tak pergi pada ayat syifa? Maksudnya kau duk banyak ikhtiar, tapi kenapa kau tak cari ayat syifa? Dia pun terjaga, dia tidur. Beliau pun terfikir, apa yang dimaksudkan oleh Nabi ayat syifa? Jadi beliau terfikir, mesti ayat tu ayat Quran. Ayat syifa tu ayat Quran. Maka apa beliau buat? Beliau pun lepas tu terus buka Quran, cari daripada awal sampai akhir Quran, apa ayat yang mana ada syifa, yang menceritakan syifa. Syifa mana apa dia? Penawar, yang cerita pasal penyembuh, syifa. Maka dalam Quran bila beliau semak dari awal sampai akhir, beliau jumpa 6 ayat syifa. 6 ayat syifa. Apa ayat dia? Ayat tu panjang lah, tapi ayat yang syifa tu pendek-pendek je ayat dia. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, yang pertama. Ayat kedua ayat lain. Ni maksud surah lain-lain semua ni. Yang kedua wa shifa'ul lima fis sudur. Yang ketiga yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas. Yang keempat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang kelima, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yang keenam, wa qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'. 6 ayat syifa. Itu semua ada dalam 6 ayat tadi saya baca itu, semua ada ayat, ada lafaz syifa. Ada lafaz syifa, maknanya penyembuh. 6 ayat ni. Bila beliau cari ayat ni, dia jumpa 6 ayat ni. Maka lepas tu beliau pun baca 6 ayat syifa ni kepada anak beliau. Terus sembuh anak beliau. Yang selama ni macam-macam ikhtiar dah. Sekarang sembuh. Jadi bila anak beliau sembuh, maka lepas itulah ulama pun catat ayat syifa ni. Maka ayat syifa ni diamalkan. Tapi juga sama keyakinan. Dia perlukan kepada apa? Keyakinan. Tapi keyakinan ni siapa Allah bagi? Orang beriman je, orang Islam je. Kalau orang tak beriman tak boleh. Kan memang tak akan jadi. Kalau orang kafir tak payah cakap lah benda ni, dia memang kafir. Tapi masalah orang beriman ialah kadang sampai menafikan perkara ni. Jadi kesimpulan ni ialah bila sakit datang, untuk umat Islam kita semua, kita ada banyak ikhtiar. Kita bukan satu ikhtiar.
Tetapi jangan juga menafikan ikhtiar yang zahir. Macam contohnya ubat-ubat. Itu salah juga. Tetapi kadang-kadang dia akan datang dua aliran. Ada geng yang mana kadang menyebut pasal aliran ni batin, tapi aliran amal ni, tapi menafikan ikhtiar zahir. Pun masalah juga. Yang ni pula terus nafikan ikhtiar batin. Pun masalah juga. Yang terbaik kalau kita boleh gabungkan dua-dua. Tetapi secara harmoni. Yang ini kita ambil asbab zahir, kita rasa ini pun ikhtiar, tapi kita sebagai orang beriman kena lebih yakin dengan ikhtiar batin. Kita kena terus. Kalau ini berlaku, umat Islam selesai masalah. Selesai masalah. Tapi masalahnya sekarang ialah umat Islam sendiri tak pernah yakin dengan ikhtiar batin. Semua hanya sebutkan ikhtiar zahir. Ini yang sekarang berlaku ni. Bila datang penyakit sekarang ni, semua dia sebut ikhtiar zahir dia. Batin mana? Tak ada sebut batin. Sampaikan orang-orang yang ada berkaitan dengan agama pun, orang yang mana menguruskan agama pun, sibuk hanya dengan ikhtiar zahir. SOP. Mana ikhtiar zahir kau? Ikhtiar batin. SOP itu baru ikhtiar zahir. Yang mana hanya kita kata betul, tapi hanya mungkin kesan dia 20-30% je. Mana ikhtiar zahir? Batin. Ikhtiar batin tak ada orang nak sebut. Jadi kita sebagai orang Islam sepatutnya bila berlaku macam tu, ikhtiar zahir, batin ni lebih lagi kena banyak sebut. Jauhi larangan Allah, apa semua. Banyakkan baca ni, banyak baca doa ni, banyak ni, baca. Yang siapa kena tekankan ni? Orang yang mana ada kaitan dengan agama kena tekankan benda ni. Di samping tu kita utarakan ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar zahir ni. Tapi hari ni bila berlaku penyakit, satu dunia gegak gempita. Gegak gempita satu dunia. Kena ni. SOP. Esok kalau mati ada bawa SOP tu. SOP tu pun tak laku. Esok kalau mati. Maaf saya sebut jelas. Kerana itu adalah ni. SOP adalah penting. Tak dinafikan. Tapi jangan sampai SOP kita mendahului daripada apa yang Allah bagi tahu. Jadi ini yang penting untuk kita amalkan dan yakin terhadap perkara tersebut. Okey, baik. Jadi apa saya nak sampaikan? Okey. Jadi faedah yang kedua, jadi sebenarnya apa dia? Umat Islam yang Allah bagi pada mereka macam-macam ikhtiar. Ikhtiar Allah Taala bagi. Tapi yang terbaik siapa dia? Gabungkan dua-dua. Ikhtiar zahir pun kita buat, ikhtiar batin buat. Tapi ikhtiar batin tu kita lebih yakin lagi. Kerana apa? Ikhtiar batin ni dia punya hubungan dia direct dengan Allah. Direct dengan Allah. Kita doa terus dengan Allah Taala, ya Allah, sembuhkan. Allah Maha berkuasa. Kalau Allah nak sembuhkan, time tu ke Allah boleh bagi sembuh. Maha berkuasa. Tapi kita tak yakin. Dan kita pun tak pernah ajak umat Islam kepada yakin pada perkara tu. Itu baru ni dalam maulid kan Syekh Nuruddin pun sebut lebih kurang perkara sama kan. Baru ni dalam maulid Syekh Nur pun sebut perkara yang sama lebih kurang. Jelas-jelas Syekh Nur kata pasal amal apa semua ni, kita lah umat Islam nak yakin. Kalau kita tak nak yakin, siapa lagi nak bagi orang yakin perkara ni? Jadi apa dia? Kesimpulan dia ialah Nabi SAW ajar pada kita juga ruqyah syar'iyah. Jadi kita amalkan ruqyah ni. Baik. Faedah yang ketiga daripada hadis ni yang kita baca, faedah yang ketiga ialah dalam kita biasa sebut Asmaul Husna. Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna ada 99 nama Allah Taala. Tapi adakah nama Allah Taala hanya 99? Para ulama kata nama Allah lebih dari itu lagi. Sampai ada perkataan Imam seingat saya Imam Sya'rani rahmatullah alaih, kalau tak salah. Seingatnya lah Imam Sya'rani, takut salah tapi saya sebut seingat saya Imam Sya'rani rahmatullah alaih sebutkan bahawa Allah Taala mempunyai 1000 nama dan Rasulullah pun 1000 nama. Mungkin maksud beliau tu bukan spesifik. Maksud beliau ialah beliau nak bagi tahu bahawa Allah ada banyak nama dan Nabi SAW juga ada banyak nama. Sebenarnya nama-nama tu menunjukkan pada kemuliaan. Tapi yang biasa kita nasyidkan atau kita amalkan Asmaul Husna. Kerana Asmaul Husna ni ada dalam hadis 99. Yang Asmaul Husna tu mana ada dalam hadis 99 tu memang ada dalam hadis. Maka kan itu yang biasa. Dan ada fadilat khusus. Ada fadilat khusus yang diberitahu tentang Asmaul Husna. Maka kan itu kita amalkan. Tapi adakah nama Allah Asmaul Husna saja? Tidak. Selain itu juga ada lagi nama-nama yang lain. Macam nama Rasulullah kan. Ada setengah ulama karang 200 lebih nama Rasulullah. Macam imam yang orang baca Dalailul Khairat, kat akhir Dalailul Khairat kan orang baca kan nama Rasulullah dalam situ 201. Tapi macam Maulana Musa yang Barakat Makiyah sampai 805.
Ada ulama karang kurang, ada ulama karang lebih. Nama Allah Ta'ala juga bukan hanya khusus Asmaul Husna, tapi ada juga nama Allah yang lain yang tak ada dalam Asmaul Husna tersebut. Jadi salah satu daripada nama Allah Ta'ala ialah Asy-Syafi. Asy-Syafi yang dalam apa nama ni? Dalam hadis yang kita baca tadi, Asy-Syafi, Ishfi Antasy-Syafi. Jadi kita juga boleh letakkan nama Allah Ta'ala selain daripada yang ada dalam hadis, bukan, maksudnya selain daripada yang ada dalam Al-Quran. Selain daripada dalam Al-Quran kan, jadi ada lagi nama-nama Allah Ta'ala yang lain, yang selain dari Asmaul Husna tu. Ishfi macam contohnya dalam hadis ni Allah Asy-Syafi. Kalau kita tengok dalam Asmaul Husna tak ada Asy-Syafi. Asy-Syafi tak ada. Tapi ialah juga nama Allah SWT dan boleh juga kita sebut kan, Asy-Syafi. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahkan ada ulama kata sebenarnya ruqyah ni pun satu tawassul. Itu faedah keempat lah dari hadis ni. Ruqyah ni juga sebenarnya satu tawassul kepada Allah. Tawassul kan, tawassul kepada Allah supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita. Okey, sambung. Okey, itu hadis tu berkenaan dengan apa ni? Doa. Jadi doa dia, doa dia kalau boleh hafal cubalah, adhibil ba'sa rabban nas ishfi antasy-syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Jadi kalau kita pergi ke ziarah orang sakit ke apa ke, maka kita bacalah doa tersebut kan. Cuma ialah kita mesti faham bahawa kalau penyakit berjangkit tu tak payah ziarah lah. Kalau ziarah pun dia jauh kalau dibenarkan kan, macam penyakit COVID kan, tak salah, tak sesuai lah kita datang dekat sangat kan. Kita datang dengan ni lah. Tapi maknanya kalau pesakit tu boleh diziarahi, kita bacalah doa kan, bacalah doa, doakan dia. Okey, baik. Ya. Macam kalau orang yang non-Muslim, kalau dia ada keyakinan, dia tahu kadang betul yakin, tapi dia boleh tidak beriman saja. Adakah dia boleh menepati? Boleh. Mana Allah nak sembuhkan? Yelah, tak sama lah macam kekuatan orang Islam baca kan. Tapi Allah nak bagi sembuh boleh saja. Macam Allah Ta'ala nak bagi sembuh, boleh saja kan. Macam kalau kita pergi di negara India, orang-orang Hindu sendiri, ini tak payah kat sebenarnya India kat sini pun banyak. India kat sini, macam pertanyaan dia lebih khusus pada orang India tu sendiri bacalah. Tapi macam orang India kat sini, kebanyakan anak-anak sakit, dia bawa air tawar dengan orang Islam, dan sembuh lah tu kan. Kat Masjid Rahang tu ada tu cacar tu. Dekat Masjid Rahang tu ada satu cacar tak nampak, cacar sultan tu panggil. So, dari saya kecil sampai ni, sekarang tak tahu dah balik India ke tak. Ada tu cacar sultan duduk kat Masjid Rahang tu. Sekarang tak ada dah, tak tahu dia dah balik India ke mana. Tapi dia dah lama dah duduk sini, tak nampak. Dia tu punya banyak orang Hindu jumpa dia, minta air dengan dia, air tawar, dan katanya sembuh. Memang katanya sembuh. Mana orang India sendiri pun satu sudut, mereka tak Islam sendiri pun, mereka tak itikad, mereka tak percaya dengan Allah, tapi dia ada itikad bahawa orang Islam baca betul. Jadi orang Islam baca dan dia dan digunakan pada dia, bukan orang Islam. Tapi Allah bagi sembuh. Dan memang saya banyak jumpa orang Hindu semua datang, berduyun-duyun datang pergi jumpa dengan cacar ni dekat minta doa. Dan cacar ni tak nampak, orang dia buta, dan tapi jaga semayang. Cacar sultan nama dia. Sekarang dah tak adalah, duduk kat Masjid Rahang, duduk kat belakang tu duduk. Tapi sekarang dah pindah dah. Tapi nak ceritanya, banyak orang Hindu sakit jumpa dia. Saya tanya sini pada penatang tempat itu, you sakit anak apa datang jumpa kita, memang saya anak sakit memang jumpa dia sembuh. Allah bagi. Maksud nak cerita, point dia ialah, point nak cerita walaupun cacar tu yang baca, tapi yang bawa tu dia ada itikad kan. Jadi Allah Ta'ala, kadang Allah Ta'ala tunjuk. Mudah-mudahan dengan sebab tu Allah bagi hidayah. Ayah saya sendiri dulu berjiran dengan dekat Jelebu kat Jelebu dulu, masa saya cikgu dulu, sebelah tu ada jiran orang Hindu kan. Dia kalau anak dia sakit apa semua, bagi air kat ayah saya baca. Ayah saya pun bukan orang alim, ayah saya orang biasa cikgu, dia baca Fatihah lah, tapi banyak kali baca sembuh kan, banyak kali baca sembuh, anak dia sembuh. Dan lepas tu setiap kali ada sakit, dia bagi air kat ni. Jadi dia pun dah percaya dengan kita ni. Tapi kita harap mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada dia. Point kembali pada soalan kita ni saudara, iaitu maknanya boleh ke tak. Jadi Allah Ta'ala maha luas kurniaannya, Allah boleh bagi kan sembuh. Sebab kadang satu perkara juga itikad kan. Sebab tu kadang-kadang bila contoh kita baca Fatihah dengan kita itikad, bila kita betul-betul yakin Allah bagi, tapi kita dari awal tak yakin, kita syak-syak, memang Allah tak bagi.
Kalau nak cerita bab Fatihah tuan-tuan, terlalu banyak kisahnya, dan saya sendiri pun pernah berjumpa dengan orang-orang, pengalaman dia tak boleh cerita tapi nak cerita pernah orang-orang yang mana mengamalkan Fatihah saja sembuh. Satu orang colonel duduk dekat colonel dulu di meja, sekarang dah panggil lieutenant colonel Latif duduk kat Beranang. Lieutenant colonel Latif duduk kat Beranang, dia lieutenant colonel. Dia sendiri pernah cerita dengan saya, sekali tu masa nak pergi sembahyang subuh, dia kena sengat kalajengking dekat tangan dia. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan kita semua sedia maklum, sengat kalajengking ni lebih macam ular sengat. Kurang sikit dia, bukan main-main. Sengat kalajengking. Kalau tak cepat bertindak, memang boleh bawa mati, atau paling kurang kadang tangan lumpuh. Tangan dia kena sengat kalajengking, dan dia kata kalajengking besar. Tak tahu macam mana, dia terletak tangan ambil wudu, gelap, disengat kalajengking. Kalajengking besar dia tu. Dia kata sakit dia Allah Maha tahu bila kita kena sengat kalajengking tu. Tapi waktu tu dia tak tahu apa nak ikhtiar. Sakit bukan main. Lepas tu dia pun mungkin tengah kelam kabut, tak tahu nak ke mana. Tapi dia ada satu benda dia teringat. Dia dalam hadis ada beritahu bahawa Fatihah ada penawar segala penyakit. Waktu tu ikhtiar pertama dia adalah baca Fatihah. Dia kata bila saya ingat Fatihah, dia baca Fatihah. Dia terlepas dia baca Fatihah, hilang sakit. Lepas dia baca Fatihah, hilang sakit. Tapi lepas dia baca Fatihah, hilang sakit. Lepas tu dia pergi ke hospital, tengok dah sembuh, tak ada apa lah. Dia tu beberapa hari ada sikit-sikit sakit, lepas tu hilang terus. Tapi hilang sakit, bisa hilang terus ni. Dan lepas tu pergi hospital, tak ada apa, tak ada sakit dah. Tapi dia kata di situ dia betul-betul yakin dengan Fatihah. Tapi kenal ni jangan main, tiap-tiap malam tak pernah tinggal tahajud. Tahajud tak pernah tinggal. Kenal ni. Saya kenal lama daripada kecil. Dia ikut jemaah tabligh apa semua. Dan memang kau tengok pun tak nampak macam kenal pun. Padahal lieutenant kenal. Tapi istiqamah, serban apa semua, ikut jemaah tabligh pun dia memang tak tahun pun keluar dakwah tu. Pergi banyak negara. Tapi tahajud tak pernah tinggal apa semua. Dan memang amal baca Quran apa semualah. Jadi saya pun percaya Masya Allah dengan sebab amal dia apa semua. Memang hebat dia punya ni. Baca Fatihah sembuh. Tapi itu para ulama sebutkan, dan dalam kitab ada sebutkan, dia bergantung pada hati yang baca. Kalau orang yang baca tu penuh yakin dengan Allah, hatinya bersih, maka cepat kesana. Tapi kalau kata yang baca tu tak pernah yakin, maka ni. Tapi usaha tu kena bawa. Kita kena bawa umat, terutama orang beragama, kena bawa umat yakin dengan Quran, yakin dengan hadis, yakin ini. Selain dia beri ikhtiar zahir, tanpa menafikan. Ikhtiar zahir pun buat, tapi yang yakin dengan Quran, hadis ni kena bawa. Isunya sekarang, masalahnya umat tak pernah yakin dengan ni. Tu yang sampai jadi tahap, nak masuk masjid pun kena syaratkan. Kena. Wajib. Kan seolah-olah macam itulah saja ikhtiar yang ada, yang Allah bagi pada kita, Allah tak bagi ikhtiar lain. Sebab apa? Masalah yakin. Ni saya sebut kan, tak apalah, live pun tak apalah. Sebut supaya mudah-mudahan sampai pada mereka, orang yang buat ni. Kan baik. Okey. Hadis yang ke-54, sikitlah hadis last. Kana idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi, walakin min ruknihil ayman awil aisar wa yaqulu assalamu alaikum rawahu Ahmad wa Abu Daud an Abdullah bin Busrid radhiyallahu taala anhu. Baik. Ni hadis yang ke-54 malam ni sempat baca dua hadis tapi tak apa. Okey. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda datang ke pintu, apabila baginda datang ke pintu mana-mana kaum. Dalam hadis ni pintu kaum maksudnya pintu rumah orang lah. Apabila baginda datang ke pintu rumah orang, baginda tidak akan menghadap pintu itu secara berdepan. Baginda tidak akan betul-betul berdepan pintu tu. Baginda tidak akan menghadap pintu itu secara berdepan. Tetapi baginda akan menghadap pintu itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Baginda akan menghadap sebelah kanan atau di sebelah kiri. Dan baginda akan mengucapkan Assalamualaikum. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan riwayat Sayyidina Imam Abu Daud daripada Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu. Dari hadis kita ulang sebelah hadis tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda datang kepada pintu mana-mana pintu rumah orang, baginda tidak akan menghadap pintu secara berhadapan, tapi baginda akan menghadap pintu daripada sebelah kanan atau dari sebelah kiri, dan baginda mengucapkan Assalamualaikum. Hadis riwayat Ahmad
dan juga Abu Daud daripada Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu. Okey, hadis ni maknanya ialah sebenarnya supaya tak nampak aurat dalam rumah lah. Supaya tak nampak aurat dalam rumah. Ini sebenarnya dalam masyarakat Melayu antara adab yang kurang ditekankan dalam masyarakat Melayu. Punca dia kerana apa? Pertama, kerana kita sendiri tak berapa ambil berat bab jaga aurat. Bila masyarakat kita tak ambil berat bab jaga aurat, maka bagi kita pandang dalam rumah orang ni benda biasa. Pandang dalam rumah orang ni kita tak rasa benda tu berat. Tapi sebenarnya memandang dalam rumah orang ni sebenarnya ialah satu kesalahan besar. Tapi kita akan pandang kesalahan itu besar. Satu, kalau kita memang betul-betul jaga agama. Yang kedua, kalau kita memang ambil berat bab aurat. Kalau tak ambil berat bab aurat, maka kita pandang dalam rumah orang tak rasa apa-apa. Dan kemudian orang yang dipandang dalam rumah dia, tuan rumah maksudnya, dia pun tak rasa apa, tak rasa marah. Tapi macam zaman Nabi SAW, mereka ambil berat aurat. Maka kerana itu bila Nabi SAW datang ke rumah, pintu mana baginda, kalau datang pintu, jadi baginda tak duduk depan, supaya kalau orang tu buka pintu tak terus nampak lah rumah dia. Tapi baginda SAW tengoklah, baginda akan berada sama ada belah kiri atau kanan. Mana berdasarkan kalau orang tu buka pintu supaya tak nampak terus. Kesimpulannya maknanya kalau bila orang tu buka pintu tak nampak terus dalam dalam rumah dia. Sekarang ialah ada anak perempuan dia, ada isteri dia, kan, jadi supaya tak nampak. Jadi tak nampak. Jadi ini antara adab yang kita zaman sekarang tak jaga. Kan? Jadi sepatutnya kalau kita datang rumah orang dia, kalau kita bagi salam, bukan bagi salam depan. Tapi para ulama kata, kalau lah contoh kata orang tu dekat depan pintu dia letak tirai, selesai lah masalah. Tapi tak ramai orang buat macam tu. Kadang orang yang ambil berat bab agama ambil berat. Ada tirai kan, tirai kat rumah. Jadi mereka ambil berat bab tu. Tapi kalau kita tengok secara umum tak adalah rumah macam tu. Kat kampung-kampung lagi lah. Kalau kita pergi kampung-kampung lagi dahsyat. Orang tu tak bagi dia kadang dah macam kawan, dah macam saudara. Duduk sekali sekampung. Kadang kalau orang bagi salam tak buka pintu, dia buka si pintu tu pergi ke dapur orang tu. Kadang tak macam tu. Kat kampung-kampung kan tu. Kan dia macam jadi biasa. Dia bagi salam, Assalamualaikum, tak ni. Kan, tapi dah tak buka-buka, dia tolong buka kan pintu, dia masuk dalam. Pergi cari orang tu kat belakang. Sebenarnya itu kesalahan besar. Tapi bila tak ambil berat bab aurat, kadang tuan rumah tak rasa apa-apa, tak apa dia masuk kan. Tapi kadang-kadang berlaku juga, yang selalu berlaku dalam masyarakat kita, kalau kita tengok depan mata, bila bagi salam orang tu tak buka, dia pergi jenguk kat tingkap. Jenguk. Itu kesalahan. Kan, itu adalah kesalahan. Tak boleh jenguk. Bagi salam kan, dan ni. Kalau kita ni, bahkan sebenarnya bagi salam pun 3 kali. Tapi sebenarnya bagi salam tu sekadar maknanya sebenarnya salam itu sampai kat rumah dalam. Kalau ada loceng boleh pakai loceng, tapi disertai dengan salam. Poin di sini ialah penjagaan aurat. Tu yang sebenarnya yang besar. Dan Nabi SAW dalam hadis ni bagi tahu Nabi bagi salam 3 kali kan, assalamualaikum, 2 kali. Ni contoh saja bagi salam 2 kali ni. Contoh kata mungkin Nabi SAW mungkin bagi salam, kalau contoh kata ada orang tu mungkin dekat, Nabi bagi salam assalamualaikum. Lepas tu mungkin ada orang datang lagi, Nabi bagi salam balik assalamualaikum. Sebab tu 2 kali itu, mungkinlah sebab tu. Tapi poin dia maknanya bila Nabi SAW datang ke pintu rumah orang, baginda tak duduk betul-betul depan pintu, baginda duduk sebelah kiri atau sebelah kanan, supaya bila buka pintu tak terus nampak tak terus nampak aurat dalam rumah. Dan kemudian Nabi SAW juga bagi salam. Jadi di antara adab datang rumah orang ni juga ialah kalau dibenarkan masuk, maka barulah kita masuk. Kita masuk. Selagi tak dipersilakan masuk, maka jangan masuk. Dan antara adab juga penting kalau masuk rumah orang ni, kita duduk di mana tuan rumah suruh. Dan sebab tu antara adab bagus juga bila kita nak duduk, tanya kat tuan rumah, saya nak duduk mana? Kan, duduk mana? Sebab kadang tuan rumah tu dia tahu mana yang ni. Jadi kita duduk, contoh kata kadang kita duduk menghadap ke dapur dia. Kadang anak isteri dia kadang nak pergi ke dapur, kita nampak aurat. Jadi kita duduk di arah yang mana kadang tuan rumah suruh, yang juga tak menghadap ke arah aurat rumahnya kan. Jadi macam tu lah kan. Tapi kalau memang datang nak menggatal, tu tak boleh buat apa lah. Kalau memang datang nak menggatal, dia sengaja duduk kat kawasan yang nampak ke dapur tu, itu dia suka tu cerita lain. Tu tak boleh buat apa. Itu memang datang nak menggatal. Tapi kalau orang datang menjaga adab, maka dia tak lakukan perkara tersebut. Jadi ulama sebutkan mana kita, bahkan berdasarkan hadis, kita masuk, maknanya kita duduk di mana tuan rumah suruh. Jangan pandai-pandai dia suruh duduk situ, dia kata tuan duduk sini, kita pergi duduk tempat lain. Tak, kadang-kadang orang Melayu tu tak apa, saya duduk sini.
Padahal sebenarnya tuan rumah tu tahu dia bagus duduk sini, dia suka duduk sini, sebab tak nak ni. Kita lah kata duduk ini. Jadi sebab itu tak sesuai lakukan dia demikian. Baik, wallahualam. Okay, cukuplah. Dulu dapat 2 hadis. Mudah-mudahan banyak faedahnya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey. Abang Nafiah. Abang Abu Hanafiah, kita dah selesai majlis. Jadi Abang Hanafiah nanti boleh tengok rakaman yang telah kita ni lakukan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.